الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ويفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya, maka kita sama-sama hari ini berada dalam majlis ilmu, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berikan keberkatan pada kehidupan kita, pada sekurang-kurangnya, pada setidak-tidaknya pada detik ini, setelah kita sama-sama melaksanakan solat fardu maghrib secara berjamaah, insya-Allah. Yang berusaha Fadil Tuan Imam, seluruh jawatan kuasa Surau Wasatiyah, jiran-jiran setempat, tuan-tuan, puan-puan bakal ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita jadualkan sebagai minggu pertama setiap bulan kita akan temu janji kita dalam kerangka ilmu, sambil-sambil kita menantikan solat fardu isyak secara berjamaah, insya-Allah. Malam ini kita masih lagi di dalam Jamadil Akhir. Kita ada dalam sekitar 61 hari atau 60 hari 62 hari, 61 hari, begitulah, untuk masuknya Ramadan. Allahu Akbar. Kejap mata. Memang apa yang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri peringatan pada kita akhir zaman ini, sehari itu macam sejam je berlaku, seminggu ni macam sehari saja berlaku. Rasa baru lepas Jumaat, dah sampai Jumaat dah, baru lagi rasa berjumpa bulan lepas, hari ni jumpa balik kan. Terlalu kejap, terlalu masa itu terlalu singkat. Ini dah antara sedikit sebanyak keberkatan waktu bagi umat akhir zaman telah ditarik, ya. Keberkatan waktu, berkatnya waktu. Orang yang beriman, orang yang terdahulu, dia dapat banyak beramal, lebih banyak lagi beramal kerana berkatnya waktu itu. Kita pernah dengar ulama-ulama terdahulu bagaimana mereka menghatam Al-Quran, dalam tempoh satu hari boleh hatam Al-Quran. Kadang sebulan, bulan puasa itu boleh hatam hampir 3-4 kali hatam. Ada yang setengahnya yang boleh hatam setiap hari, ada setengah atau macam-macam. Kalau kita sekarang kata, ya Allah, nak baca satu juzuk sejam, rasa lama benar. Tapi kalau ngadap handphone sejam, sekejap benar, kan? Rasa cepat je, ya. Jadi ini keberkatan dari segi masa yang telah Allah mula tarik sikit demi sikit. Hadirnya Covid lagi satu persatu Allah angkat sikit keberkatan. Solat nak rapat-rapat tak berapa nak berani. Salam dah tak berapa nak lepas. Sedangkan kalau kita antara seorang mukmin dengan seorang mukmin, kalau bersalam ukur antara dosa keduanya. Sekarang macam mana? Mula dulu solat jemaah ini orang nak mula kurang tinggalkan solat jemaah. Itu pun dah hilang keberkatan, kan? Kita pernah dengar Saidina Umar perintahkan bagaimana kumpulkan kayu api untuk bakar rumah orang yang tak sembahyang berjemaah, kan? Okey, tak apa, bila akhir berlaku sembahyang jemaah makin kurang, itu dah hilang berkat. Sekarang ni sudah datang kena renggang sah, ni pun hilang dah keberkatan. Dah orang tak datang sembahyang jemaah, tak boleh nak sembahyang lagi, petikai tak dapat nak sembahyang Jumaat dan sebagainya.
Sembahyang Jumaat kita alhamdulillah lagi kita duduk di kampung Asyik Salak, Kampung Gajah ni, dan juga Perak amnya. Perak alhamdulillah Sultan telah memutuskan untuk surau dibuka untuk dirikan solat mengikut garis panduan yang tertentu. Bermaksud dalam satu-satu tempat itu tidak boleh lebih daripada 40 orang, tak termasuk jawatan kuasa kan. Kalaulah di negeri Perak ini masih ada lagi beralasan untuk dia tidak dapat menunaikan fardu Jumaat secara berjamaah, maksudnya kita nak kata apa pada orang tu? Surau dah diizinkan untuk dibuka, maka dia kena berusaha untuk hadir dapat 40. Takkanlah kalau surau dia tak dapat, surau orang lain mana berdekatan dan sebagainya. Kalau di negeri luar, kalau negara di negeri luar, tadi saya sempat tengok update kawan-kawan, seawal pukul 12 suku dia orang mesti dah masuk dah kawasan masjid sembahyang untuk sembahyang Jumaat. Nak duduk, nak jadikan sebagai 40 orang yang pertama hadir. Yang bergilir itu satu hal, yang masuk pun nak kena ikut awal. Cukup 12.30 tutup dah, tak dibenarkan. Masuk aja waktu azan, masuk aja waktu Zuhur atau waktu Jumaat, azan, khatib, khutbah, habis sembahyang, terus tutup balik. Maksudnya terlalu ringkas untuk berada. Tapi nak duduk kena hadir dalam pukul 12 suku dah mesti dah duduk dalam jadi ahli 40. Di negeri tadi saya kongsi itu negeri Pahang dengan negeri Selangor. Negeri Selangor surau tak buka lagi. Masjid-masjid itu pun bising dan sebagainya. Subhanallah. Kita kalau Perak masih lagi ada beralasan, kenapa tak pergi sembahyang Jumaat? Oh, mana cukup surau. Dia buat alasan macam tu. Nampak sangat lah. Sebab surau masjid ni rumah Allah. Kalau kita tak terpilih menjadi tetamu Allah, macam mana Allah nak kenal kita? Memanglah Allah terkenal kita. Bermaksud kita kena duduk letakkan kita ini dalam lingkungan yang sentiasa menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala. Kan selalu kita cakap rumah Allah ni tetamu Allah. Kalau kita buat kenduri, kita akan jemput orang-orang yang kita kenal. Takkan kita jumpa tepi jalan, tak siapa kita ajak datang rumah nak makan, jom kita pergi makan, tak kenal pun, jarang. Tapi kalau kenduri kita akan jemput ataupun panggil tujuh orang ni kita jemput untuk hadir ke rumah kita makan kenduri. Rumah Allah pun begitu. Kalau kita lah ada kekuatan kita, maksudnya sentiasa tersenarai menjadi tetamu Allah, menunjukkan bahawa apa? Allah mengenali kita. Dan kita kena sentiasa istiqamah untuk pastikan biarlah sentiasa Allah kenal kita. Nak macam mana nak bagi kenal? Kena ada kekuatan iman untuk kita hadir. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah, orang yang innama ya'muru masajidallah, orang yang mengimarahkan masajidallah, masjid atau rumah-rumah Allah ni, adalah mereka orang yang beriman kepada hari akhirat. Jadi kita kena duduk. Ni perkara yang sangat nampak ketika untuk pemilihan menjadi tetamu Allah, menjadi orang yang beriman. Saya tegur ni, saya cakap ni bukan untuk diri tuan-tuan saja, malah kadang-kadang kena cakap ini adalah untuk diri saya yang sebagai yang juga menyampaikan. Mudah-mudahan doakan kita sama-sama untuk istiqamah insya-Allah. Itu sekadar mukadimah insya-Allah dalam pada hari ini. Sebagaimana yang kita jadual, sebab kita bukan boleh dah kuliah lama-lama sangat pun. Yang pertamanya dah kini sekarang ni Covid, bukan boleh cukup masuk waktu isyak, dia punya syaratnya kena berhenti. Lepas tu, tapi yang kedua yang paling utama sekali, kalau lama pun lenguh pinggang dan lutut. Itu yang mesti pun. InsyaAllah. Pada fasa yang pertama ataupun perkara yang pertama pada malam ini kita berada di dalam iaitu kitab hadis 40 karangan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala.
kita telah sampai ataupun kita telah membicarakan hadis yang pertama dan kita sama-sama baca sekali dan kita akan sambung untuk fahaman padanya. Anil amril mu'minin Abi Khaf Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi rawahu Imam Muhaddithin. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah ibnu Barzirah Al-Bukhari wa Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Kushairi Naisaburi fi sahihaihima allazi huma asahhu kutub musannafah. Ini hadis yang pertama yang terhimpun dalam kitab hadis 40 yang telah kita sama-sama bicarakan tentang innamal a'malu bin niyat. Ini asas. Dari Amirul Mukminin Abu Khaf Umar bin Abdul Al-Khattab, Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhu katanya, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hanya segala amalan dengan niat, dan hanya bagi tiap-tiap seorang apa yang ia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya bagi dunia yang ia akan memperolehinya, atau perempuan yang ia ingin mengahwininya, maka hijrahnya kepada apa yang ia berhijrah kepadanya itu. Ini yang kita telah bicara pada bulan lepas. Kita tengok pada syarah perkara niat dan yang berkaitan dengannya, surat 57. Segala amal adalah dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Ini yang paling asas. Segala perkara amal itu mesti dengan niat. Beza dengan orang buat tanpa niat, rugi lah. So dalam Islam, dalam syariat, menegaskan pada awalnya ialah mesti dengan niat. Malah apa sahaja rukun ibadah kita dengan niat. Solat ada niat, lafaz, siap dengan lafaz lagi. So ungkapan lafaz ini banyaklah dibahaskan, tapi yang pentingnya mesti niat. Wuduk niat, nak berzakat siap ada akad niat. Niat ini penentu atau penutus kepada amalan tersebut. Kita hadir ke surau ini dengan niat. Sebab niat ini pelbagai, tapi kita nak bulatkan niat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Hak tu yang kena perkemaskan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal hadisnya yang tersebut menyatakan bahawa hanya segala amal adalah dengan niat. Niat adalah sebab pertama untuk mewujudkan atau melahirkan amal. Okey. Niat adalah asbab utama untuk menghadirkan amal. Semalam kita tengok iklan Ustaz Amin ngajar malam ni. So, insya-Allah aku nak hadir dengar. Maka niat itu telah tertulis oleh malaikat. Niat itu telah ada. Maka di sisi para malaikat telah catat akan amalan kita. Belum lagi kita dapat markah sepatut-patut, tapi dah ada dah 30%. Nak top up lagi aja nak bagi lulus. Itu dengan niat. Apa pun dengan niat. Aku balik nanti aku nak apa? Maksudnya berada dalam rumah, jalankan tanggungjawab ke rumah. Segala-gala ni semua ibadah. Maka kita letakkan etikat kita, apa pun perkara, niat kerana Allah Ta'ala. Iaitu kerana ada qasad yang timbul dari kesedaran hati atau jiwa untuk melakukannya menurut kemahuan sendiri. Amal yang memerlukan kepada niat ialah segala amal atau perbuatan syarak yang hendak ditunaikan
Adapun amal atau perbuatan yang bersifat meninggalkan segala yang haram atau bersifat menghilangkan segala kekotoran atau mengembalikan segala pinjaman atau menyampaikan segala pemberian atau hadiah, maka tidaklah dikehendaki kepada niat yang tertentu. Niat paling utama sekali dalam melaksanakan ibadah. Si niat ibadah. Kadang-kadang ada terlintas, ada niat yang bukan kerana Allah, na'udzubillah min zalik, kerana manusia, kerana pangkat, kerana apa dan sebagainya. Jadi harus diingat bahawa kalau berkaitan dengan ibadah, mesti dengan niat. Mesti dengan niat. Cuma lafaz niat ini diperbahaskan oleh ulama. Ada setengah orang dalam syariat yang utama, dia nyatakan niat, tapi dia tidak menetapkan niat itu dengan lafaznya yang tertentu. Niat ni kadang-kadang kita pakai baju pun, pakai kita hari ni lepas awal tadi mandi siap-siap pakai baju ni, dah pakai sokok dan sebagainya, dah dalam hati terlintas sebab apa kita nak hadir ke surau untuk sembahyang berjemaah. Itu sebenarnya dah ada niat dah tu. Sampai kat sini kita sembahyang. Ada khilaf ulama. Ulama kata kalau dia tak baca pula nak usalli fardhu maghribi salasa rakaat, ada sekatanya bahawa tak sah. Tapi ada setengah ulama bahaskan bahawa dia dah niat dah ada niat. Dia ada duduk dalam saf, duduk belakang imam. Jadi makmum pun dah diangkat dia takbir Allahu akbar. Maka di situ sudah ada niat dah berserta dengannya. Takbir Allahu akbar. Tapi yang lebih perkemasnya ialah ketika mana angkat takbir itu kita niatlah dengan lafaz yang kita dah belajar. Maka dalam bab ibadah ini biarlah lebih khusus. Yang terbaiknya kita buat lafaz niat itu. Ada qasad, qa'rat, ta'yin dan sebagainya kan. Itu semua itu lagi mendalam pembelajaran di situ. Kerana sah berlakunya segala amal tersebut itu dengan ketiadaan niat, kecuali kalau bermaksud hendak mendapatkan ganjaran, maka dikala itu diperlukan kepada niat atau qasad. Melakukannya semata-mata hendak mendampingkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak kerana sebab-sebab yang lain. Pengertian niat dan maksudnya. Niat menurut bahasa ialah qasad, iaitu tujuan hati. Niat ialah qasd. Niat qasdu syai' muqtaranan bi fa'li, iaitu tujuan hati yang beriringan dengan amal. Dan iradat, iaitu kehendak hati. Qasad itu ialah tujuan hati, niat itu ialah qasad, iaitu tujuan hati, dan iradat iaitu kehendak hati. Kita buat ini memang atas kehendak hati. Tapi kerana apa? Kerana apa? Kadang-kadang buat itu atas tujuan hati kita, tapi kadang kerana orang, ada orang sebelah, kerana ada orang tak nak je tu, dia nak kena bulat. Niat memang lillahi ta'ala. Maka dengan tujuan hati dan kehendak sendiri terjadilah sesuatu amal atau pekerjaan. Ulama fiqh mengertikan niat iaitu qasad mengerjakan sesuatu bersamaan dengan melakukannya dan tempatnya di hatinya. Al-qasdu syai' muqtaranan bi fi'li. Mengerjakan sesuatu bersamaan dengan melakukannya dan tempatnya di hati. Menurut istilah syarak, niat ialah tergerak hati ke arah sesuatu, pekerjaan atau mencari keredaan Allah dan menyatakan perasaan tunduk dan patuh kepada perintahnya. Inilah yang dikatakan ikhlas atau kejujuran dalam melaksanakan sesuatu amal. Ini niat. Niat ini walaupun nampak remeh je, rugi. Contoh kalau kita tidur kita tak baca doa, tak niat kerana Allah sebagainya, rugi juga. Kita tidur juga. Tapi tidur yang dikira sebagai ibadah, mudah kita nak bangun dan sebagainya, kita kena tidur. Sebelum tidur kena ingat, ada adabnya, ingat Allah dan sebagainya.
dengan niat dan sebagainya, maka itu adalah sesuatu yang menjadi tambah nilai kepada kita orang Islam. Beza dengan orang lain. Nak membezakan dengan orang lain, contoh orang kafir dengan orang Islam, bezanya apa? Solat. Kalau kita sebut semayang, orang kan dulu sebelum-sebelum ni kita biasa istilah semayang. Agama lain pun nyembah berhala disebut semayang. Jadi kita kena biasakan dengan istilah solat. Kita biasakan dengan solat. Dan bezakan dengan orang kafir dengan orang Islam ialah solat. Orang kafir tak melakukan solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Bezakan dan sebagainya. So niat mestilah dengan berkaitan dengan ibadat tersebut. Maksud niat menurut pendapat ulama ialah untuk menyatakan perbezaan antara amal ibadah dengan pekerjaan adat atau antara jenisnya ibadah itu sendiri. Sebagai contoh, duduk di dalam masjid kerana beriktikaf dan berehat adalah sama. Duduk dalam masjid, beriktikaf, berehat dan iktikaf adalah sama. Mandi kerana sesuatu kewajipan syarak dan kerana kebiasaan adalah sama. Beza mandi wajib dengan mandi biasa, sama je. Cuma mandi wajib kena niat. Kalau kita mandi biasa, kita anggap itu sebagai mandi wajib? Tak. Kalau kita tak niat, maka dia tak jadi mandi wajib. Beza. Duduk iktikaf dalam masjid, duduk orang lain pun duduk, orang kita duduk, cuma kita niat nawaitu iktikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Beza dengan orang yang duduk saja tanpa niat, dia rehat juga. Tapi orang yang niat iktikaf, dia dapat pahala iktikaf. Jumpa tengok di dalam kitab pun kata mandi kerana sesuatu kewajipan syarak yang menyebabkan wajib mandi. Dengan mandi biasa, kebiasaannya mandi, maka nampak sama. Tetapi yang dapat membezakan antara keduanya ialah niat. Sembahyang, puasa dan sedekah yang wajib sama keadaannya dengan solat. Puasa dan sedekah yang sunat. Solat, puasa, sedekah yang wajib. Solat fardu wajib. Okey, puasa Ramadan wajib, sedekah ada wajib. Bila kata sedekah wajib? Iaitu solat, puasa, sunat, sedekah yang sunat. Maka dia sunat. Membezakannya adalah ibadah itu semuanya dengan dinamakan dengan ibadah. Tetapi yang dapat membeza antara jenis dan martabatnya ialah niat atau qasad orang yang melakukannya. Sahaja aku usalli fardhu maghribi salasa rakaatin ma'muman lillahi ta'ala. Itu niat kerana Allah Ta'ala. Kalau orang makan kita takbir dan sebagainya, qasad dia berbeza. Maka maka ulama kemaskan tentang niat, lafaz niat macam ni diperbahaskan. Yang asal memang datang dengan niat, tetapi dia ada qasad dia yang tertentu. Sementara itu ada pula perbuatan yang di luar lingkungan ibadah, iaitu perbuatan yang menjadi tabiat hidup manusia, manisnya, iaitu manisnya itu tabiat hidup manusia itu sendiri, seperti makan, minum dan sebagainya. Sekalipun demikian, perbuatan itu dianggap satu kebaikan pula yang mungkin diberikan pahala kalau diqasadkan dan diniatkan melakukannya itu untuk memelihara keselamatan badan supaya dapat meneruskan bakti kepada ilahi sepanjang hayat. Itu nak membezakan antara niat. Maksudnya setiap amal mesti dengan niat. Kadang-kadang niat tu kerana sesuatu yang memungkinkan ianya, menjadikan ianya sebagai satu ibadah, maka niatlah kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu antara kupasan niat. Banyak lagi kupasan niat di sini. Hanya bagi tiap-tiap seorang apa yang ia niatkan. Sesuai dengan apa yang telah diterangkan di awal hadis tadi, bahawa segala amal adalah dengan niat.
maka niat itu tentu pula mempunyai arah tujuan atau ketentuan maksudnya. Kerana di sinilah terletaknya balasan baik atau jahat, dan seorang akan mendapat balasan itu sebanding dengan apa yang telah diniatkan menurut ikhtiar dan pilihan hati sendiri. Misalnya, suatu amal ibadah seperti solat yang wajib atau yang sunat baru dianggap sah serta diterima dan diberi balasan sekiranya niat asal mendirikannya kerana Allah, bukan kerana lainnya. Inilah yang dinamakan ikhlas, yang menjadi jiwa suatu amal. Dan amal yang demikian inilah yang diperintahkan Allah dengan firman-Nya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa zalika dinul qayyimah. Dan tidak diperintahkan mereka melainkan supaya mereka menyembah Allah dengan mengikhlaskan agama kerananya, dengan menjauhi kesesatan, dan supaya mereka mendirikan solat dan membayarkan zakat. Kerana yang demikian itulah agama yang lurus. Mengkaitkan bahawa dengan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dengan meletakkan sesuatu dengan lafaz niat kerana Allah Taala, menghadirkan dengan keikhlasan. Bila kita niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita mengharapkan keikhlasan itu dapat sepenuhnya dikecapi. Kerana niat yang ikhlas, maka itulah yang akan dikira di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan akan diberikan ganjaran, balasan baik kepada apa yang diniatkan. Ini perkara yang berkaitan tentang niat. Dan jauhkanlah daripada kesesatan. Akhir zaman ni macam-macam ya tuan-tuan. Saya agak sedikit rasa sedih. Hari ini ada satu persoalan, tiba-tiba sahabat lama PM mesej saya berkaitan tentang rumah tangga. Punca ni sekarang ni, apabila banyak sangat orang melakukan fahaman secara pemikiran, berfikir secara logik, maka bila mana berfikir benda logik saja, logik dan sebagainya, mereka letakkan akal mengatasi syariat. Kan kita baru-baru ni digemparkan dengan isu Ibu Yati. Siapa tahu ajaran yang diberikan, yang telah keluar sekarang ni? Hak yang ni, subhanallah, Tuhan yang tahu. Saya pun asalnya tak nak ambil tahu, tapi kita kena tahu. Maka saya pun dengar lah beberapa statement yang dilafazkan oleh Ibu Yanti itu sendiri dalam media masa. Masa itu secara publik, dan sekarang boleh tengok dalam YouTube dan sebagainya ada. Tiba-tiba hari ini datanglah satu isu tu, rupanya terkena dengan sahabat saya, kawan lama, kawan di sini lah, kawan di Kampung Gajah sendiri. Suaminya diminta pendapat lah, kerana suaminya nampak macam sudah cenderung sangat kepada aliran fahaman sumpama, menyatakan ilmu Melayu Islam ni macam-macam lah, dengan hujah gitu, semua main gol, logik akal dan sebagainya. Hatta menolak Al-Quran. Dia tolak Quran, tapi kadang dia guna juga hujah Quran. Saya tanya juga, tapi saya tengok dalam keadaan perbualan itu, kalau bukan calon-calon orang macam dia sendiri dengan suami dia, tak terlepas kan. Saya cakap suruh rujuk pada orang yang lebih faqih, ni Jabatan Agama Islam Selangor ke apa dan sebagainya. Ya, ini perkembangan terbaru ni, dan melihatkan bahawa akhir zaman begitulah. Mereka akan mencari-cari benda yang sesuai dengan akal fikiran semata-mata. Akal fikiran semata-mata. Maka dia akan tolak benda syariat. Dalam Islam, kita tak boleh guna akal 100% akal, tidak. Dalam syariat, kita tak boleh guna 100% logik.
Orang matematik, kalau ahli matematik, dia memang memudahlukan dengan logik. Mereka ni dipelopori oleh golongan profesional yang guna akal sepenuhnya. Maka dia orang letak, kalau syariat yang baik berkait dengan syariat yang kita tak boleh nak petikaikan, dia marah. Dia tak ada mana logiknya macam tu dan sebagainya. Maka berhati-hati tuan-tuan. Kita di kampung ni kita masih rasa macam selamat, tapi jauh nun di sana bergelumang mereka-mereka yang punya fahaman ini. Bila berlaku macam ni, maka mereka tolak hadis. Bila tolak hadis, dah semestinya mereka tak menunaikan solat. Sebab pelaksanaan solat itu sendiri datang daripada hadis. Perintah solat itu dari Al-Quran. Tapi cara pelaksanaan solat itu sangat umum dalam Al-Quran. Maka dia guna hujah itu dan sebagainya. Akhirnya tak semayang, main pakai niat aja. Ni sebab saya cerita tadi, sebab sentuh pakai niat. Ya. Kalau dalam Al-Quran kan dia sebut rukuk, sujud dan sebagainya, tapi pelaksanaan kita tak tahu. Maka Allah tu utuskan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tolak habis semua dan sebagainya. Tolak Rasulullah, tolak hadis sebagainya. Pegang Quran asas macam mana? Saya tanya satu je, sembahyang ke tak? Sekarang nak tinggalkan solat. Maka semudah itu. Allahu Akbar. Ingat akidah ni, benda ni sangat. Itu pasal kita ingat orang tua dulu, dan kita ingat dalam Islam tu sendiri, awwalul din ma'rifatullah. Awal-awal agama ini mengenal Allah, perkemaskan betul-betul. Akhir zaman ini Dajjal tu pun dia akan merosakkan akidah. Dajjal yang akan turun, peranan Dajjal ialah akan merosakkan akidah. Dia akan merosakkan akidah dengan pelbagai fahaman-fahaman. Maka ini sebenarnya buah-buah Dajjal ni dah mula. Terlalu banyak daripada dulu dia di berkembang. Sekarang ni nampak macam tak ada apa, tapi gerakan fahaman ini terlalu kuat, banyak macam-macam. Ya. Saya kata kalau buku ini saya dengar dia punya hujah dan sebagainya, ini mengatasi lagi Asy'ari, Imam Sya'ari, Al-Ahkam tu lagi, la ilaha illallah. Ya, subhanallah. Takut tuan-tuan, takut. Kita risau. Ni anak cucu orang Kampung Gajah ke? Ya, kita risau. So kena berhati-hati. Kadang-kadang kita kalau ada anak-anak kita, anak cucu yang berada di Kelang, tambah dalam PKP ni, mereka ni kadang-kadang banyak di rumah ada yang banyak rumah ada yang tekanan emosi dan sebagainya. Maka mereka ni akan cepat akan terpengaruh dengan fahaman-fahaman yang memungkinkan akan merosakkan fahaman akidah mereka tu sendiri. Kalau kita ni, kalau ilmu kita nipis, kita bukan nak cakap apa, kita sendiri memang kita kena perkemaskan. Jangan selalu kita dah asas akidah tu dah ada lama dah. Tiba datang satu fahaman, datang satu benda yang bawa fikir macam logik, kita terus bertikaikan. Buang masa sebenarnya. Kita dah pegang kemas akidah, tak perlulah kita nak bincang dah. Ada agama baru dah. Mereka mengatakan bahawa kami bukan agama baru. Dia pun menyatakan dengan hujah-hujah ada tertentu. Kita pula ya, betul jugalah. Sudah habis. Ya, kita pegang akidah yang kita dah ada ni, kemaskan betul. Kalau ada datang dengar ataupun satu fahaman ataupun persoalan, jumpa kita sembang-sembang macam ni yang pelik-pelik macam ni, lari jauh pula, tak payah. Kita nak berhujah, kita tak pandai. Sekarang ni memang kiblat dia, imamnya handphone, WhatsApp, Facebook, YouTube dan sebagainya. Ya, itu pasal orang-orang pendakwah, orang-orang yang alim ulama, orang yang ada kekuatan itu, timbulkan nilai positif dalam, perbanyakkan nilai positif wujud dalam media-media masa Facebook, WhatsApp, TikTok ke apa, datang apa benda tu wujudkan. Sebab kalau tak, dia akan didatangkan dengan fahaman-fahaman macam ni. Ni sian anak muda yang akidah entah macam mana, tak apa sangat. Belajar agama semata-mata duduk dekat sekolah rendah cukup, sangat tak cukup. Bukan cukup maksudnya cukup tak cukup. Berapa lama sangat belajar akidah. Beza dengan orang tu dulu, datang nadah kitab dekat Masjid Zura, baca sifat wajib bagi Allah, semua tu kita ingat dan kita sebagainya. Zaman anak muda sekarang tambah pula tak ada pergi sekolah. Sudah PDPR cukup menyusahkan dan sebagainya, kata baginya. Maka dia hadap benda yang apa yang ada, cukup akidah
umat Islam makin lama makin nipis. Kita pun dah nipis, sampai tahap anak cucu ni lagi lah. Maka perkemaskan. Kita ada anak cucu kita, subhanallah. Saya tak ada cucu lagi, tapi tuan-tuan banyak lagi cucu kan. Jadi saya pun risau sebab bila anak bila dah naik sekolah menengah, dah pergi ke kolej dan sebagainya, mereka dah berhadapan dengan masyarakat. Kalau tak kemaskan dengan akidah, Allahu Akbar, saya risau berlaku. Terpempas saya. Benda tu tadi sampai beberapa jam sebelum nak naik mimbar tadi, maksudnya bertugas tadi kan. Garu kepala saya, apa ni, maksudnya terpempan bila dengar hujah-hujah itu. Ya Allah Akbar, terlalu rapuh. Kita risau. Maka saya kata ini kita kena jaga. Kita alhamdulillah syukur banyak kita duduk di dalam suasana kampung. Tapi suasana kampung, tuan-tuan peringkat umur 60, 70 ni dah tak heran sangat handphone kan. Tapi anak-anak kita, anak cucu kita yang duduk handphone dan sebagainya, terlalu mudah. Kalau dia nak tanya, dia akan tanya Ustaz Google dulu, Ustaz YouTube dan sebagainya. Maka itulah mereka punya imam ni. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah sentiasa melindungi kita, ahli keluarga kita dan sebagainya, insya-Allah. Kita akan masuk kepada fasa kedua pada malam ini. Kita berhenti pada wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, insya-Allah. Seterusnya kita akan masuk Bahrul Mazi jilid yang ke-15, masih lagi bahagian fitnah. Fitnah akhir zaman. Fitnah ni ya Allah subhanallah, gerun ni. Tuan-tuan tahu ke cerita Ibu Yati ni? Waya tak ada handphone, tak mengadap ni lagi lah. Mereka mewujudkan bahawa menafikan Islam yang dibawa oleh orang Arab ini. Kerana Islam masanya memang datang daripada orang Melayu. Waktu dah tinggal, dah gugur dah. Dah gugur dah Muhammadur Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah. Lepas tu adalah ilaha saja. Allah tu sendiri pun dipertikaikan Tuhan. Itu satu lagi hujah yang saya, ya Allah tu sendiri pun dipertikaikan. Bagi saya kata, saya nak jaga hati juga. Tapi saya kata, kalau apa yang saya dengar hujah tu, sebab dia kebetulan dia rekod apa sahaja perbualan dia berhujah dengan suami dia. Jadi kita dengar lah, dia bagi kita dengar. Saya kata kalau saya dengar, kalau saya cakap ni, tapi saya tak berani cakap, tapi seperti kata saya, apa yang ilmu yang ada pada saya, dalam sini lah, suami anda telah jatuh dari sudut aqidah. Cakap gitu. Saya rasa ini sudah masuk kepada kufur yang sangat. Dia kena kembali kepada syahadat kembali. Tapi bukan cara kita untuk nak mengasihinya. Dia pun jadi terpempan dan sebagainya. Dia pun dah tak tahu ini kata ujian. Ya betul, ini adalah ujian bagi. Jadi kalau itu baru berhadapan dengan kita secara langsung. Orang lain macam mana? Itu benda-benda fahaman yang simple. Tambah sekarang ni orang yang dah duduk semua memang menghadap kiblatnya ialah handphone dan sebagainya. Itu pasal kadang-kadang saya rakam. Kadang-kadang untuk sebarkan, kadang-kadang kita masuk ke dalam, bukan untuk nak cari populariti dah, nak biar jadi positif, untuk sebarkan perkara-perkara ini. So kita masuk kepada Bahrul Mazi jilid yang ke-15. Kita masih lagi dalam bab yang ke-26. Masih lagi bab yang ke-26. Bab majaa, bab yang ke-26 bab yang ke-26. Bab majaa ma akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu bima huwa kain ila yaumil qiyamah. Bab yang telah datang pada ia menyatakan hadis yang membicarakan barang yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sahabat-sahabat dengan barang yang jadi akan berlaku hingga sampai hari kiamat. Bila saya sebut benda macam ni, saya akan teringat balik tadi persoalan-persoalan macam ni. Maka kita telah sampai kepada masalah yang ke-33. Namun begitu kita baca sikit tentang hadis, kutipan daripada hadisnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna minhum hasanan qada hasanan talib wa minhum sayyi'u qada'i hasanun talib fatilka bitilka.
Jaga-jaga dan bahawasanya setengah daripada mereka itu orang yang baik, penyempurnaannya lagi baik tuntutannya, dan setengah daripada mereka itu tidak baik penyempurnaan, lagi baik tuntutannya, maka ia dengan ini lebih elok. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, kita telah sampai ke masalah 133 muka surat 131. Masalah anak Adam yang bodoh penyempurnaan, bagus tuntutannya. Apa yang dimaksudkan ini? Sebetulnya ada juga yang bersifat apabila ada hak orang di dalam tangannya, susah ia memulangkannya. Sekiranya hak orang di dalam tangannya berhutang, maka selalu ditangguhkannya. Ini orang yang menangguhkan hutang dalam kitab ini dikategorikan bodoh penyempurnaan. Seorang insan yang bodoh menyerang, kita tangguh-tangguh hutang. Kita mampu nak bayar tapi kita tangguh-tangguh. Bukan isu masalah kita tak mampu bayar. Kita dah ada kemampuan nak bayar tapi kita menangguh-nangguhkan untuk membayarkannya. Dah ada duit di tangan. Bila relax dia datang kehendak lain, keperluan lain, maka dia akan mendahulukan keperluan dia. Padahal patutnya kewajipan bagi dia ialah menyelesaikan hutang-hutang yang ada di keliling dia. Atau dimarahnya tuan hak itu meminta haknya. Kalau orang yang dia berhutang pada orang tu minta, dia pula marah seolah-olah kita minta harta daripada dia. Dan jika sekiranya alat perkakas atau lainnya daripada hak orang dipinjamnya, selalu dikeras-keraskan ia dengan tuannya baru dipulangkannya. Kalau orang tu dah sampai mengugut, sampai dah 3-4 kali, dia barulah dia pulangkannya, terpaksa. Begitulah, seolah-olah yang bagi pinjam pula salah. Itu banyak berlaku dalam kehidupan kita. Tetapi jikalau ada haknya di dalam tangan yang orang yang dituntut itu dengan keras pula, maka dua tabiat ini dengan yang ini sudah elok jadinya, kerana sama berlawan, maka bertemu baik dengan yang tiada baik sudah jadi sama timbangan. Sudahlah orang yang bertabiat demikian itu, satu tabiatnya berbuat dosa, maka datang satu tabiat yang baik itu menghapuskan dosanya. Sudahlah sama timbangannya. Bersalahan dengan orang bertabiat dalam salah yang sebelum itu. Tidak bertabiat yang membawa kepada dosa, hanya sentiasa ia berpahala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna minhum sayyi'a qada'i sayyi'ul qalam. Jaga-jaga, dan bahawasanya setengah daripada anak Adam itu tidak bagus penyempurnaannya, lagi tidak bagus tuntutannya. Apa maksud pada hadis ini? 134 masalah. Anak Adam yang tidak bagus penyempurnaannya, lagi tidak bagus tuntutannya, iaitu sejenis perangai manusia, perangai orang yang tidak terpuji sekali-kali. Seperti jikalau ada hak orang di tangannya, dia ada hak, ada hak orang punya, orang amanah untuk diberikan, selesaikan amanah, tidak disempurnakannya dengan baik. Ada ngelak lah, kamu tolong sampaikan ni ada duit orang tu, tolong sampaikan. Dia tengok duit banyak, dia pun ngelak ni, nyusup ni sikit, tarik ni sikit dan sebagainya. Maka dia tidak disempurnakan dengan baik. Ada yang menyempurnakan dengan marah-marah dan dengan jalan yang berhukuman, dan haram jua diperbuatnya, dan dengan hilang saja hak yang ada di dalam tangannya, maka semata-mata ia haram jua diperbuatnya. Lagi tidak bagus tuntutannya apabila ada haknya di dalam tangan orang, kerana apabila terlewat orang memulangkan haknya, bila orang pinjam hak kita, kita pula berbalas pula, kamu jangan lewat sawi, aku bahar, aku tem, dah bahasa Kelantan kan, aku hibukmu. Jadi kalau hak dia pada orang, dia berkira-kira sangat. Kalau hak orang ada pada dia, dia acuh-acuh dan sebagainya. Ini benda yang perlu berhati-hati. Lagi tidak bagus juga apabila ada hak di dalam tangan orang, kerana apabila terlewat orang memulangkan haknya, maka naik berang ia, lalu menuntut dia akan haknya dengan keras,
sampai terkadang jadi pukul-memukul dan berdendam-demam dan berhasad-hasad dan berbunuh-bunuhan. Ini banyak berlaku dalam masyarakat. Berlaku dalam masyarakat. So itu dalam bab memberi pinjam, dan maksudnya orang yang bagi pinjam itu juga mendapat ibadah. Maksudnya dia menyempurnakan, dia bagi orang seronok dan sebagainya. Bagi sesuatu. Bila orang minta sesuatu, bermaksud orang tu tak ada. Bila kita tak ada, bila kita ada benda, takkan kita nak minta orang. Kita ada motor kita pun best. Tiba-tiba saja dia nak pergi Tretan, nak pergi pinjam motor orang lain. Dia tak akan berlaku macam tu. Orang akan pinjam kerana dia kurang. Dia tak cukup duit. Dia nak pergi, dia tak cukup duit. Kita, orang yang ada duit, kita tahu, maka dia pinjam, dia akan pinjam. Orang yang menyempurnakan atau menyempurnakan hajat seseorang untuk kemaslahatan dia, maka orang tu juga adalah orang yang terbaik. Kerana apa? Apa tu? An-nas khairun khairukum linnas. Setiap manusia itu adalah yang terbaiknya ialah orang yang dapat membantu dia, yang fa'ul linnas, memberi manfaat kepada manusia lain. Maka itu adalah satu yang terbaik. Tapi kadang-kadang kita bagi pinjam pula kita ambil kesempatan. Sebab bila kita memberi pinjam, kita ada macam ada hak, ada kuasa lebih. Maka jangan menggunakan kuasa seolah-olah kita ugut, apatah lagi kita minta lebih, bayar lebih, dah jadi riba dan sebagainya. So elakkan begitu. Sabda Nabi SAW lagi, ala wa khairuhum hasanun qada'i hasanun talab. Jaga-jaga, dan sebaik daripada anak Adam itu ialah orang yang elok penyempurnaannya, lagi yang elok tuntutannya. 135 masalah. Anak Adam yang elok penyempurnaannya, lagi yang elok tuntutannya. Itulah perangai yang terpuji. Sebagai tersebut di dalam sepotong hadis, di dalam masalah yang tadi, maksudnya hadis yang kita baca tadi 134 tadi. Bahkan ianya sebagus-bagus orang, kerana tabiatnya itu menyelamatkan antara dua pihak, pihak dirinya dan pihak orang yang tempat disempurnakan haknya. Dan bagus hatinya, kerana bagus ia menuntut haknya, maka menjadikan selamat juga ke atas dirinya yang menuntut dan yang kena tuntut, dengan tenang hati dan senang lenang. Sabda Nabi SAW lagi, wa minhum hasanun qada'i sayyi'un talab fatilka bitilka. Dan setengah daripada mereka itu orang yang elok penyempurnaannya, tidak bagus tuntutannya, maka ini dengan ini lagi bagus. Masalah anak Adam yang bagus penyempurnaan, tidak bagus tuntutan, itu satu macam tabiat pula dijadikan Allah. Bagus menyempurnakannya apabila hak orang jatuh ke tangannya, dibayarnya. Hak orang jatuh ke tangannya, dibayarnya dan dipulangkannya dan dihantarkannya atau lainnya, maka jadi selamat antara dirinya dan menyempurnakan dan yang disempurnakan kepadanya. Tetapi tidak bagus pula tuntutan haknya apabila jatuh haknya di dalam tangan orang, lekas marah. Masalah apabila orang itu mengambil haknya terlewat menyempurnakannya, maka sudahlah jadi sifat yang pertama tadi, memberi hapus dosa apa yang dilakukan oleh sifatnya, dan tidak bagus sifatnya, tidak bagus tuntutannya. Maksudnya kadang-kadang kita ini bermuka dengan hak kita, ada yang kita jaga, tapi hak orang lain kita tak jaga. Ada pula hak orang kita jaga, hak kita memang kita jaga, itu baik, dah biasalah, itu yang terbaik. Tapi ada juga yang dia jaga, dia selesaikan hak kita dengan hak orang. Kita ada berkomunikasi dengan orang, kita baik orang, berjanji dengan orang, kita tunaikan. Tapi kalau kadang orang minta hak, kamu mai datang tolong aku sikit dan sebagainya, dia berkira-kira nak tolong orang, mengelak nak nolong orang pun ya, mengelak nak nolong orang pun ya. Maka itu juga satu, banyak juga berlaku dalam masyarakat. Kalau empat dia, apa yang ada manfaat bagi diri dia, laju je. Mari tak ada masalah, mari tolong apa dan sebagainya. Aku nak pindah rumah ke apa dan sebagainya. Tapi kadang-kadang jiran dia nak buat apa masalah dan sebagainya, tak dapat lah, saya ada hal lah, saya ada kerja dan sebagainya. So mengelak aja.
Yang ni perangai ni terlalu banyak dalam masyarakat. Jadi kita nak jadi orang yang terbaik. An-nas yang fa'ul linnas tadi. Masalah anak ada yang tidak bagus penyempurnaannya, lagi tidak bagus tuntutannya. Itu adalah suatu sejahat-jahat orang. Seperti yang disabda Nabi di dalam masalah 136, kerana apabila telah mengambil hak orang di dalam dengan berhutang dan pinjam dan taruhkan, tiba-tiba payah memulangkannya. Kalau bagi hak pada dia, hak kita pada dia, cukup lihat nak ulangkan. Cukup lihat dah bagi macam harta dia je dan sebagainya. Dan mendatangkan mudarat pula. Kalau orang nak minta balik, dia pula mau bagi mudarat kita. Kamu nak pandai ke? Aku punya ni, dah mengaku hak dia punya. Iaitu memberi mudarat atas kesempurnaan haknya dan mendatangkan mudarat ke atas yang payah menyempurnakan hak orang itu pada waktu masing-masing, berkeras-keras dan bermarah-marah dengan sebab tabiatnya itu. Dengan kerana itu disabdakan Nabi ialah sejahat-jahat tabiat. Apabila orang yang bodoh menuntut haknya, maka iaitu sejahat-jahat tabiatnya juga, kerana selalu mahu jadi dengan sebab menuntut dengan keras atau berkehendak haknya dengan cepat, itu menjadikan marah orang yang ada hak atasnya. Maka pada waktu itu berlaga marah dan punya hak, dan marah orang yang mengambil haknya. Dengan kerana itu datang mudarat ke atas keduanya sampai mahu jadi berbunuhan atau berhukuman di hadapan hakim dan sebagainya. Bab yang ini kalau berkait dengan hak dia dan sebagainya, lah ni bawa, tak puas hati bawa sampai hakim dan sebagainya. Dia mempertahankan diri dia sampai dia mentahankan hak dia, hak yang ada pada hak dia pada orang. Orang pun mempertahankan hak dia pada dirinya. Maka dia menjadi boleh berlaku perbalahan antara satu sama lain. Sabda Nabi SAW, ala wa inna ghadaba jamratun fi qalbi ibnu Adam, ama ra'aituhum ila khumratin ainai wa intifakhi audajih. Jaga-jaga dan bahawasanya marah itu ialah bara yang ada di dalam hati anak Adam. Bara, api. Sifat marah ni ialah sifat ahli neraka, iaitu sifat panas, api. Cubalah sekalian kamu lihat kepada merah dua matanya dan naik gelombang orat lehernya, maka itulah yang menunjukkan marah itu daripada yang demikian. Masalah marah itu bagaimana hakikatnya? Dalam kitab ini membahaskan marah itu apa hakikatnya. Dalam sifat manusia memang ada sifat marah, tapi mengawal kemarahan itu adalah yang terbaik. Sebab marah ini sebenarnya adalah sedikit bahana cebisan daripada panasnya api neraka. Ego dan sebagainya, ini semua ada dalam manusia yang dikatakan sifat terkeji yang ada dalam diri manusia. Marah itu bagaimana hakikatnya? Sungguhnya hakikat marah itu ialah, kau apa dah tuan? Tak nak tengok jam. Oi, dah masuk isyak dah. Sikit lagi. Sesungguhnya hakikat marah itu ialah naik gelegak darah di dalam hatinya. Jadinya pada waktu tertegah dan terhalang satu kehendak daripada beberapa kehendaknya dan satu maksud daripada beberapa maksudnya, maka naik nyala api marah dan marak ia dengan sekuat-kuat marak yang menjadikan menggelegak darah dalam hatinya sampai berjalan panasnya serata urat. Sifat marah ini membuatkan darah dalamnya memarah. Maka darah menyala ni dalam dia menuju semua setiap urat-urat. Ini rupanya itu yang kata kalau orang marah ni di tempat ada penyakit darah tinggi, kan? Darah tinggi dan sebagainya. Ingat lagi masuk dalam hospital kerana darah rendah. Oh, pakcik semua ni darah tinggi, ada pula kamu ni darah rendah ni. Tak ingat tak yang tu.
Okey, maksudnya naik nyala api marah, dan marah ini sekuat-kuat marah menjadikan mengelegak darah dalam hati sampai berjalan panasnya dalam urat dan naik ke atas sekalian badan semacam naik api, dan semacam meruak air, naik air yang mengelegak di dalam periuk. Maka dengan kerana itulah naik ia ke muka, maka jadi merah mukanya dan dua matanya yang berkulit dan kulit arinya, kerana heningnya sampai nampak warna dalam kulit itu merah darah. Maka itulah yang disabdakan Nabi kita dalam hadis pada masalah 137 itu, kira-kira sabdanya bahawasanya marah itu ialah bara di dalam hati anak Adam. Bara ni memang bara api ya, dalam hati anak Adam. Cuba lihat oleh sekalian kamu, kerana merah dua mata dan naik gelombang urat lehernya itu bukti dia. Ya, lain nampak orang yang marah ni mata dia merah, bukan mata je, muka pun merah ya, dia hilang seri tu, orang merah lain macam ni. Kalau gajah dia tahu dah ni naik minyak dan sebagainya kan. Kalau orang pun begitu sebenarnya. Maka kalau kita tak ada kena-mengena, baik kita dah cabut dah. Orang yang berundur pada ketika orang sedang marah, di sisi Islam, di sisi syariat, sebenarnya dia bukan pengecut. Ini kena hati, tapi ayah macam tu lah. Orang tengah marah pada hak kita dan sebagainya, kita masa ni lah kita nak tunjuk, sebab ini aku pun sebenarnya aku yang betul. Apa nak dia betul ni? Kadang-kadang pergaduhan antara satu orang dengan satu orang, dia nak bergaduh, tiba-tiba orang tu mengundur, dia akan kata apa? Kamu pengecut dan sebagainya. Sebenarnya di sisi syariat, hak yang mengundur itu adalah orang yang beriman. Kenapa? Di sisi syariat, orang yang berunduk itu belum tentu dikatakan kalah. Berbeza dengan kalau berhadapan dengan kufar, orang kafir, orang yang menentang Islam. Ini kadang sesama Islam. Kamu Islam, dia bergaduh, dia bertekak dan sebagainya, lain macam dan sebagainya. Cukup satu peringkat, dia masih lagi nak tahankan. Kita kata kita betul, dia kata dia betul, maka tahankan. Tapi kita teruskan juga, maka itu dikira dua-dua dalam keadaan bersalah. Sepatutnya kita tarik dia reverse. Orang yang beriman dia akan tarik dia reverse. Bukan menunjukkan dia kalah, tetapi adalah lebih baik dia berundur. Kerana kita tak hendak orang Muslim sesama Muslim ini adanya pergaduhan. Tapi bukan senang. Bukan senang. Tambah masa Melayu, tambah kadang-kadang orang kampung gajah, orang Pasir Salak dia kurang menternya tu tak kena masa dan sebagainya kan. Ada je. Ni kadang-kadang tambah dia angin sama angin. Kan angin sama angin. Tapi kalau suami isteri, angin sama angin kau naik. Ini dia naik semua. Lagu tu kalau ikut tahap bayati, naik ras, naik dia harkah, semua tinggi dah suaranya sampai orang sebelah pun dengar. Ini tilawah ke apa ke sebagainya kan. Dia dah sampai air marah suami isteri tu sampai satu kamar sebelah-sebelah dengar kan. Dia sepatutnya kadang-kadang dia dalam rumah tangga pun dia kena banyak. Kadang-kadang isteri yang banyak beralah, kadang-kadang suami kena banyak beralah. Dia tengok pada suasana juga. Ada suami yang angin, kadang-kadang ada isteri yang angin dan sebagainya. Isteri memang patut berangin sebab macam-macam kerja dia buat dari rumah kan. Yang suami dia berangin lain macamnya. Jadi kena faham memahami dalam satu ini. Tapi perlu ada mengundur itu bukan tanda. Tambah kalau orang perempuan, kalau gaduh-gaduh orang lelaki mengundur diri, orang perempuan dia akan tahu bahawa sama rasa bersalah ni, dia cepatkan sampai bersalah. Lelaki dia tu. Kalau lelaki yang keras dan sebagainya, dia betul tak salah. So itu adalah dalam sifat lumrah manusia. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman ahassa bi syai'in min zalika falyasaq bil ard. Maka siapa berasa sesuatu daripada demikian itu, maka hendaklah berdempit ia dengan bumi. Itu pasal bila kalau kita tengah marah kan, kita disarankan untuk berdiri. Daripada berdiri kena duduk, daripada duduk kena baring, dan kalau boleh sujud. Biar sebab api dia kena duduk akhirnya ke tanah. Kita kalau marah tengah berdiri tekak, suruh duduk. Tengok orang bergaduh, suruh duduk. Nak bagi kurang kemarahan. Kalau rasa dia masih duduk, suruh dia sila atas tanah.
maka dia akan lagi cepat redanya, sebab kemarahan itu akan bagi letak turun sampai cas. Dia ada kan macam cas elektrik kan, cas dia ke tanah kan, elektrik kalau putih-putih dia sebenarnya cucuk dalam tanah. Kita tengok dia berapi-berapi takut kan. Tapi memang kita berlaku, saya pernah tengok kan, buat rekod api tu punya, api wire kan. Datang orang tele dia cucuk, jangan pegang, cucuk je dalam tanah, selesai masalah kan. Rupanya macam itulah kita ni, kalau ada sifat marah bermaksud kita tengah naik tegang kita. Kalau dari duduk dia rentak meja sembiap diri, siap orang kena duduk ni kan. Kadang-kadang kedai kopi kan rentak-rentak dia bangun je, dia tu. Kalau bangun dia duduk diam tak apa, kalau bangun dia mundur, dia start motor balik lagi tak apa. Ni dak, dia bangun dia mempertahankan hujah dia, suruh dia cool down, duduk. Kalau tak boleh lagi duduk, ajak dia duduk sila atas tanah, insya-Allah dia akan duduk. Itu juga dalam syariat lain, syariat juga mengatakan bahawa ajak dia berwuduk, sebab api tengah marah. Api ini akan habis dengan air, maka berwuduklah, maka akan reda kemarahan itu. Masalah yang terakhir, masalah 139, marah itu apakah ubatnya? Sesungguhnya di dalam masalah 138 sepotong hadis Nabi SAW yang ringkas mengajar umatnya akan ubat marah. Ubat iaitu apabila ada datang rasa marah, maka hendaklah dia berdempik di bumi, yakni duduk. Tetapi dalam hadis Nabi mengajar umatnya yang marah dengan terang dan cukup aturannya tersebut di dalam kitab lain, iaitu yang bersabda, yang bermaksud, maka apabila mendapat seorang daripada kamu akan satu daripada marah itu sekiranya berdiri, maka hendaklah duduk. Maka jika ada marah itu sedang duduk, maka hendaklah dia tidur, maksudnya baring. Mana mahu orang tengah marah terus suruh dia tidur, tak mahunya kan, jadi baring lah. Maka jika tiada hilang juga dengan tidur, maksudnya sifat tidurlah baring, maka hendaklah dia mengambil air wuduk atau air semayang dengan air sejuk, dan atau mandi dengan air sejuk, kerana marah itu panas, dan sebab bagi panas itu ialah gerak-gerinya. Kemudian apabila diperbuat seperti pesan Nabi SAW, nescaya hilang ia. Qala waja'alna naltafitu ila syams hal baqiya minha syai'. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala innahu lam yabqa min ad-dunya fima madha minha illa kama baqiya min yaumikum hadza fima madha minhu. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, dan telah jadi kami berpaling menjadi melihat kepada matahari, adakah tinggal daripada suatu yang tiada lenyap bagi lagi, kerana sangat lama sudah Nabi berkhutbah, ia menerangkan macam-macam hingga sangka kami sudah masuk matahari, apabila padahalnya tinggal sedikit lagi baki sebelum lenyap matahari. Kemudian sabda Nabi SAW, jaga-jaga bahawasanya tiada tinggal daripada dunia pada umurnya pada barang yang telah lalu daripada melainkannya sebagai tinggal daripada hari sekalian kamu ini pada barang yang telah lalu daripadanya. Maka kira-kiranya sangatlah sedikit umurnya dengan nisbah itu, maka berdirilah kiamat. Ini hadis ni, hadis yang dibacakan, hadis yang disampaikan, maksudnya suatu penceritaan yang disampaikan oleh sahabat menerusi Rasulullah SAW. Panjang cerita ni, kan kita pun ambil 3 bulan nak menghabiskan satu hadis ni. Maka sahabat Nabi kata, seolah lama betul Rasulullah bercakap, macam dah penamat dah, klimat dah, macam matahari dah. Tapi inilah kehidupan, bahawa sesuatu yang perkara yang baik yang perlu disampaikan oleh Rasulullah SAW sebagai pedoman pada kita umat akhir zaman. Tara-tara macam tu pun ada orang pertikaikan Rasulullah. Saya ingat kau duk buah-buah benda sebagainya kan, bila berlaku depan sesama kawan, sesama begitu sendiri, Allahu Akbar, besarnya kemah. Kita bersyukurlah kita duduk di kampung, walaupun kampung ni penuh dengan ialah kita dengan ekonomi kita dan sebagainya kan, tapi sebenarnya Allah nak pelihara kita
dalam kehidupan kita sekelongan ini. Dan yang paling penting, hiduplah secara berjamaah. Teruskan berjamaah, berusaha untuk istiqamah salat fardu berjamaah, kerana berjamaah ini ada keberkatannya, dan keberkatan itu adalah sesuatu yang boleh dapat kecapi dalam kebahagiaan berkeluarga itu, insya-Allah. Kata Abu Isa At-Tirmizi, dan pada bab ini riwayat daripada Huzaifah bin Yaman, Abi Maryam bin Abi Zaid bin Khattab Al-Mughirah bin Syu'bah, dan telah disebut oleh mereka itu akan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkhabar kepada mereka itu dengan barang yang akan jadi sampai berdiri kiamat. Maka perlakuan perbuatan manusia yang diucapkan dalam hadis ini ada daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sampailah hari kiamat. Kata lagi, dan bermula ini hadis hasan lagi sahih. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ini menjadi suatu iktibar bagi kita pada kehidupan kita. Selalulah kita sentiasa berdoa atas kehidupan kita dapat di akhir zaman ini. Sungguh takut dengan fitnah-fitnah yang berlaku di pada akhir zaman ini. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan akan datang. Tak tahu lagi bagaimana keadaannya, tapi alhamdulillah hari ini dah turun kan. Turun sikit, tapi 4 angka masih ada lagi. Tapi tengah turun juga kan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dia terusan. Kita tak tahulah. Setengah-setengah ulama tak berkatalah apa, sebab segala-gala ni semua ini juga adalah tentera-tentera Allah. Allah tak akan izinkan berlaku wabak ini, dan Allah juga tahu akan ada juga penyembuhannya dan sebagainya. Tapi ada hikmahnya, terlalu banyak hikmahnya. Yang kita pun tahu bahawa kita ni sudah berada di pengakhir zaman. Zaman kemeluk ekonomi dan sebagainya. Dia ni nanti akan merosakkan ekonomi dan sebagainya. Maka manusia akan mula sebenarnya membenarkan apa yang telah diperkatakan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada akhir zaman, dengan berbagai fitnah dan sebagainya. Kita ni adalah usaha baru nak membacanya, bersikit dan sebagainya. InsyaAllah kita akan sambung pada bab yang ke-27, bab majaa fi Syam. Bab yang telah datang pada ia menyatakan hadis yang membicarakan tentang negeri Syam. Dalam bab negeri Syam ini dicerita tentang yang sekarang ni dah berlaku dah hampir 10 tahun dah perturutan negeri Syam, Syria itu sendiri dan sebagainya. Sebenarnya ini adalah simbongan daripada akhir zaman. Fitnah juga. Bukalah sebagai satu dua, kalau tak ada kita akan tutup insya-Allah. Kalau tak ada insya-Allah kita aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wa ajma'in innahu ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma khtir lana bi husnil khatimah wa la takhtin alaina ya Allah bi su'il khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa seluruh ahli keluarga kami ya Allah, ampunkanlah dosa pasangan kami ya Allah, ampunkanlah dosa jiran-jiran kami ya Allah, ampunkanlah dosa guru-guru kami ya Allah, ampunkanlah dosa seluruh kaum muslimin muslimat, sama ada hidup ataupun yang telah pergi ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami kalangan orang-orang yang sentiasa ringan untuk beribadat padamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, perkukuhkanlah iman kami ya Allah, ikatlah dengan ikatan akidah bersamamu ya Allah. Jadikanlah kami, anak-anak cucu kami dan seluruh ahli keluarga kami, sahabat handai kami, orang-orang yang dapat mempertahankan akidah bersamamu ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang sentiasa teguh dan patuh pada taat dan perintahmu ya Allah. Jauhkanlah kami daripada segala maksiat dan kejahatan yang memukakan dari di sisimu ya Allah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik kita daripada Allah, yang lemah atas mana itu adalah kesilapan daripada saya sendiri.
Wallahu ta'ala a'lam. Kita tutup dengan kafaratul majlis dan surah Al-Ma'idah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.